Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Taala, bertemu secara apa orang kata face to face ya, di Baitul Salam. Apa nama, tinggal hanya beberapa hari saja lagi, seminggu untuk kita masuk dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang penuh barakah. Kita selalu doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk memberkati kita di dalam bulan Rajab, Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampailah kita ini dapat bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dari lebih daripada tinggal hanya lebih kurang seminggu saja lagi. 13 kan kita Ramadanan, 13 bulan. Biasanya tepatlah tu. Biasanya tepatlah tu kalender yang dikatakan kalender Hisan tu. Kalender kuda tu. Biasa dia tak berubah. Memang dia tepat. Nampak ke tak nampak ke, dia kan tepat. Apa-apa pun kita berpuasa bersama pemerintah dan kita beraya bersama pemerintah. Satu perkara je mungkin muhasabah sebelum kita menyampai kepada bulan Ramadan. Oleh kerana dia bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh kemuliaan, dan telah pun banyak kali ustaz-ustaz kita semua bagi tahu, dosa dan pahala itu dia berganda, juga berkaitan ataupun terikat dengan masa dan tempat yang tertentu. Gandaan dosa ataupun pahala melibatkan juga ataupun terkesan juga dengan tempat dan waktu. Apa maksud dia? Secara umumnya satu kebajikan yang kita buat disebut dalam hadis 10 ganjaran tak? Satu kebajikan digandakan 10. Satu dosa tak diganda 10. Satu dosa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla, kita tetap Allah bagi can, Allah tak gandakan dia jadi 10 sebagaimana kita buat suatu kebaikan ataupun suatu kebajikan. Itu sendiri kalau ditadabbur, kalau kita fikir dan kalau kita tadabbur, berfikir dengan akal yang mendalam ataupun hati yang mendalam, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Kerana satu kebaikan Allah bagi 10. Tapi satu kejahatan Allah tak gandakan 10. Allah bagi 1. Itu pun kalau dia terlintas nak buat jahat, tak dapat apa-apa lagi. Kalau terlintas nak buat baik, dah dapat 1 pahala dah. Kalau terlintas nak buat dosa, dengan tidak jazam, dengan tidak secara putus, kata orang, begitu nak buat, maka dia tak ada apa-apa dosa. Sehingga kalau dah dia buat, baru Allah Ta'ala bagi dosa itu pun 1, tidak diganda dengan 10. Itu secara umum. Tapi sesuatu tempat yang penuh barakah, tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan sesuatu ataupun zaman ataupun masa yang tertentu
yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla, maka orang buat pahala dalam itu digandakan dan orang yang buat dosa digandakan juga. Ini bukan suatu nak kata Allah tak begitu rahmat, tapi ia suatu kemuliaan pada tempat dan kemuliaan pada zaman. Dan berikutnya Allah Subhanahu wa taala dah bagi dah dengan penuh dengan rahmat Allah, dengan maha pemurah Allah taala itu, dengan banyak lagi kurniaannya yang lain. Tapi apabila Allah Subhanahu wa taala ataupun disebut tempat yang penuh barakah, bulan yang penuh barakah, maka itu kalau buat juga, maksudnya degil lah. Kalau buat juga itu maksudnya orang kata tak makan saman, tak mau berfikir. Maka orang yang buat dosa dalam Makkah dan Madinah lebih besar daripada orang yang buat luar Makkah dan Madinah. Orang yang mencuri dalam Makkah dosanya lebih besar daripada mencuri kat Malaysia. Orang yang begitu juga zaman ataupun masa orang yang berbuat baik dalam bulan yang penuh barakah itu Ramadan, itu tempoh yang terbaik ni, ataupun 10 awal daripada Zulhijjah, maka itu adalah tempat ataupun masa di mana Allah Ta'ala memberkatinya. Dan sesiapa yang buat suatu pahala ataupun amalan kebajikan di dalamnya, Allah gandakan. Dan begitu sebaliknya, siapa yang buat dosa dalam bulan Ramadan dan siapa yang buat dosa di dalam mungkin awal daripada bulan Zulhijjah, maka itu juga dosanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang selalu bertanya ataupun orang selalu menyatakan bahawasanya bulan Ramadan sufidatis syayatin. Sufidat diikat syaitan. Sufidat asyayatin. Walaupun di sana ada perbahasan ulama lah, sebahagian menyatakan bahawasanya memang diikatlah sebab dia umum sufidat asyayatin. Dibuka pintu syurga, ditutup pintu neraka. Sebagai hadis, yang diikat itu maradatul jin. Yang diikat itu adalah jin yang orang kata besar lah, ataupun jin yang kuat, ataupun jin yang hebat. Si itu yang diikat. Adapun jin-jin yang bawah, level bawah, sarjan ke, maka itu sebahagian berpendapat mereka tak diikat. Mereka tak diikat. Walaupun di sana ada juga yang berpendapat itu bukan bermakna setan diikat pun. Itu hanyalah nak bagi tahu saja bulan penuh barakah ini setan diikat dari sudut dia punya jalan itu ditutup. Dia tak diikat, tapi jalan dia nak menggoda anak Adam banyak yang ditutup. Seperti bila orang puasa lah. So bila orang puasa, masuk bulan Ramadan. So bulan Ramadan bulan yang penuh barakah. Allah Ta'ala bukakan pintu syurga, Allah tutup pintu neraka. Dan Allah kata, Allah ikat setan. Ikat setan dekat situ bermaksud, sebahagian pandangan, bermaksud yang diikat itu bukanlah setan diikat secara hakikatnya, tetapi diikat macam kita sebut tadi, usaha-usaha yang setan gunakan untuk menyesatkan anak Adam. Masuk je bulan Ramadan kan orang nakkan kebaikan kan. Wa ya baghiyal khair aqbil. Oi, siapa nakkan kebaikan? Mari aqbil. Wa man baghiya syarr, siapa yang nak buat jahat? Stop. Dah suruh. So bila masuk bulan Ramadan, awal-awal bulan Ramadan, orang begitu bersemangat datang masjid. Orang begitu bersemangat nak puasa hari pertama. Oh, baca Qurannya begitu rajin sekali kan. Zikir dengan begitu banyak sekali. Kalau subhanal malikil ma'bud pun kuat. Sebab bersemangat di awal-awal Ramadan. Itu barakah Ramadan tu sebab orang nakkan kebaikan. Tapi bila masuk minggu kedua, masuk minggu yang terakhir, dia punya iman tu, dia momentum tu dah jadi lemah. Momentum daripada Ramadan minggu awal tu kuat, tapi bila dah lama-lama menjadi lemah. Bagi mereka yang kata itu menunjukkan setan tak diikat. Setan tetap buat kerja dia. Tinggal lagi bila orang puasa, bila orang banyak mula buat kebaikan, bagi sedekah,
maka orang akan bertambah iman. So bila orang bertambah iman, maka syaitan dia kena buat kerja lebih sikit. So dia kena buat kerja lebih sikit. Tapi majoriti kata secara zahir hadis diikatlah. So fidat asyayatin diikat secara zahir hadis. Tapi kenapa orang masih lagi buat maksiat? Kenapa orang masih lagi tak bersemangat untuk ibadat dalam Ramadan? Kenapa mungkin iman boleh betul turun lagi? Itu semua disebabkan diri sendirilah, nafsulah. Para ulama sebut sebelum masuk bulan Ramadan kita sepatutnya bersedia. Apa maksud bersedia? Bersedia dari sudut, pelbagai sudut lah. Dari sudut mental, dari sudut ilmu, dari sudut ibadat. So sebelum kita nak puasa hak yang wajib tu, dibanyakkan puasa dalam bulan sebelum. Itu bulan Syaban. Dan berikutnya sebelum lagi bulan Rajab. So banyak puasa bulan Rajab. Bila masuk bulan Syaban, banyak lagi puasa. Bila masuk bulan Rajab, dah mula kuat baca Quran. Bila masuk Syaban, lagi kuat baca Quran. Untuk prepare, untuk masuk dalam bulan Ramadan. Tapi kalau sekiranya kita masih lagi belum nampak lagi ni, memang Ramadan dah dekat, tapi rasa macam tak ada apa. Rasa macam tak, Ramadan macam datang Ramadan ke tak datang Ramadan ke macam biasa je aku kan. Dia pun tak ada preparation untuk masuk dalam bulan Ramadan dan sebagainya. Masih lagi buat maksiat, masih lagi buat jahat, masih lagi buat jahat, masih lagi buat jahat, masih lagi buat jahat. So benda itu dalam apabila dia melazimi ataupun dia berterusan, dia menjadi habit. So bila dia menjadi habit, so benda tu dah jadi sebati dengan diri dia. So bila diri dia dah sebati dengan benda salah tu, sehingga na'udzubillah min zalik, orang yang buat maksiat merasa bangga dengan maksiat yang dia buat. Orang yang buat maksiat dia rasa tak ada apa. Ka'annahu atau ka'anna dhubab, seolah-olahnya lalat hinggap kat hidungnya. Wa yaqulu hakadha, kemudian dia tepih macam tu, kita habis terbang gitu saja, tak ada apa. Tu dosa yang dia tengok. Orang yang mujrim, orang yang buat dosa tak macam orang mukmin. Orang mukmin ya razan bahu, dia melihat dosanya macam satu gunung besar yang nak menghempap dia. Tapi orang yang mujrim, orang yang buat dosa, tidak mukmin, dia melihat dosanya macam lalat hinggap di hidungnya, kemudian dia tepih macam tu saja. So lalat tu terbanglah. Macam tu saja dia tengok dosa dia. So bila dia telah pun secara melazimi dosa yang dia buat, kemudian masuk bulan Ramadan. So apa yang nak diharapkan daripada Ramadan dia? Walau setan diikat macam mana sekalipun, tapi oleh kerana nafsu kita telah pun biasa dengan benda tu. Dah biasa dah dengan benda jahat yang kita buat, dah biasa dah dengan cakap bohong, dah biasa dah dengan menipu orang, dah biasa dah dengan macam-macam lah benda-benda yang tak elok. Maka bila dia dah jadi biasa, maka bila masuk bulan Ramadan, kebiasaan itu diteruskan dalam bulan Ramadan. Maka itu yang dibagi tahu berapa ramai orang yang puasanya hanyalah lapar dan dahaga, apa pun tak ada apa. So yang para ulama suruh kita ni bersedia, prepare sebelum masuk bulan Ramadan. Dari sudut ibadatnya, banyakkan ibadat sunat, banyakkan muhasabah, istighfar, bertaubat bukan nanti Ramadan kan. Bukan nanti bila dah satu Ramadan baru kita nanti nak taubat, tunggu Ramadan tak masuk lagi, nanti rugilah pula kan. Nanti masuk Ramadan kalau kita tahu berganda-ganda, so tunggu dululah kan. So dia pun tunggu dan tunggu. So akhirnya dia masuk bulan Ramadan tak ada apa. Dia masuk bulan Ramadan macam biasa saja, macam bulan-bulan yang lain, menanti tunggu nak raya saja. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezkikan kepada kita kenikmatan untuk ibadat. Dan juga mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita rasa ingin bertaubat. Kerana seseorang yang rasa ingin balik kepada Allah dan rasa ingin bertaubat, itu sendiri adalah tanda rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada diri dia. Adapun orang yang sebaliknya, kalau dia buat suatu maksiat dan dia tak merasa suatu pun dosa, dan dia tak merasakan dosanya itu besar, jadi hak ni yang dibimbangi. Sehingga yang disebutkan kullu ummati mu'afa illal mujahirin,
semua umatku dimaafkan, melainkan orang yang mujahirin, menjaharkan, orang yang menzahirkan maksiat yang dibuat, iaitu di malam harinya apabila dia melakukan dosa, Allah Subhanahu wa taala menutup keaiban dirinya. Esok pagi dia sendiri yang membuka keaiban dirinya. Maka orang yang seumpama ini rasa bangga dengan dosa yang dibuat, dan orang yang seumpama dengan ini adalah orang yang tidak dimaafkan dan tidak mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka man haruma, siapa yang diharamkan mendapat kebaikan Ramadan, maka faqad hurim, maka dia diharamkan mendapatkan kebaikan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menentukan yang terbaik untuk kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merezekikan kepada kita rasa nak balik kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Kerana pintu taubat masih terbuka. Tak nanti bulan Ramadan, pintu taubat Allah Azza wa Jalla setiap harinya terbuka. Dibuka waktu siangnya untuk musi'ul lail, untuk orang yang buat dosa pada waktu malam. Dibuka pula pintu taubat pada waktu malam untuk ditaubat padanya musi'un nahar, orang yang buat dosa pada siang hari. Tengok itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Siang malam tak ada time. Siang malam Allah Ta'ala bagi masa untuk dia bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada masa pun yang mana Allah tutup pintu taubat seorang hamba, melainkan apabila malam yugharghir, selagi mana dia tak sampai dekat ghargharah, dan selagi mana matahari tak terbit daripada barat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dan tidak mengharamkan kepada kita untuk mendapat kebaikan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dalam Bulughul Maram kita ni, kita dah sampai bab yang ke berapa entah. Ingatlah. Sikit kot. Mungkin saya rasa dah sampai kepada hadis yang ke 249 dalam kitab ataupun babu atau kitabul masajid. Babu sifatus salah, babu sifatis salah. Kita dah masuk dalam bab sifat salat dah, dan telah sampai ke hadis yang ke-249. Hadis yang terakhir kita baca adalah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi akhrajahu as-salasah wa huwa aqwa min hadis Wa'il ibn Hujr ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada ahadukum, apabila sujud salah seorang kamu, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan dia turun untuk sujud macam unta. Wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, dan hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua rukbatayhi, kedua lututnya. Akhrajahu salasah wa huwa aqwa, dan itu lebih kuat daripada hadis Wa'il ibn Hujr, iaitu apabila dalam hadis Wa'il dia kata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam iza sajada, apabila sujud, wada'a rukbatayhi, meletakkan dua lututnya sebelum dua tangannya. Hadis ini telah pun kita sebut tentang masalah khilaf di kalangan para ulama tentang kesahihan hadis. Sebahagian para ulama mendhaifkan hadis yang menyatakan sujud dengan meletakkan dua lutut dulu baru dua tangan. Maka dia mendhaifkan hadis tersebut kerana dia kata maklu, terbalik. Yang sahih ataupun yang lebih kuat adalah wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi, meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Khilaf di kalangan ulama lah. Sebagai ulama mengambil hadis yang meletak dua lutut dulu baru dua tangan. Kata Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um, jangan dia turun kepala dulu dah. Kalau dia nak turun tangan dulu berdasarkan hadis yang dia pegang,
pada dia baginya hak demikian, bagi orang yang nak turun lutut dulu kerana memegang hadis yang satu lagi, baginya hak demikian. uh, Khilaf. So benda ni tak selesai sampai kiamat. Maka wallahu a'lam, bagi mereka yang memakai hadis ataupun bagi mereka yang menurut hukum sebagai ulama hadis seperti Syekh Al-Albani rahimahullah mendhaifkan hadis yang turun lutut dulu baru kedua tangan, maka dia turun kedua tangan dululah baru lutut lah. Tinggal lagi sebagai ulama menyatakan yang lebih sahih adalah dua lutut dulu baru tangan. Dan hadis jangan dia yabruk kama yabrukul ba'ir, jangan dia turun macam unta turun, pun khilaf cara faham. Khilaf cara faham. Maka sebahagian menyatakan bahawasanya la yabruku kama yabrukul ba'ir, jangan dia turun sujud kama, sebagaimana, kama umum, dan dia lebih umum dalam bentuk. Kalau tengok unta bentuk kama yabrukul ba'ir, maka unta turun lutut dulu. Kan? Tak. Secara gambaran umum unta turun mana dulu? Kenapa ada rasa manis? Dia tak faham lafaz. Lafaz tu kata boleh. Lafaz tu kata gula tidak menyebabkan gout. Dia bukan kata dia nak gula. Dia kata gula tidak menyebabkan gout. Sebab menjawab kepada dia kata gula, sebab tak boleh minum gula kan sebab dia gout. Oleh nak menjawab itu maka gula tidak menyebabkan gout. Tidak menafikan hukum asal tak ada gula. Tapi okeylah. Okey. Balik unta tadi tu. Dia kata kama. Bila kata kama, macam unta turun. So bila kata macam unta turun, dia tengok secara umum aja. So unta tu turun depan dulu, baru belakang. Maka kita manusia turun lutut dulu baru tangan. Dia tak kata la yabruk, jangan kamu yabruk ala ma yabrukul ba'ir, atas apa yang unta tu turun. Apa maksud dia? Lutut unta kat mana? Lutut unta kat mana? Kat kaki dia ada 4 kaki. Lutut dia tang mana? Kaki depan ke kaki belakang? Tu ya. Lembu tengok kaki depan dan tengok kaki belakang. Apa beza? Hampa tak kerti lukis binatang? Tak nak, okeylah. Kaki belakang tu, biasa kalau kita lukis lembu ke, dia puha dia tu, kemudian dia terus turun ke bawah. Dia punya tombol tu belakang kan? Tombol itu belakang. Yang tombol tu bukan lutut. Yang depan tu, dia ada lutut dia tu, yang depan tu. Sebab tu bila dia kepok kakinya, yang turun depan tu, yang atas kepala lutut dia tu. Tu kepala lututnya adalah di 2 kaki depan. So bila dia turun depan tu, dia turun dia punya lutut dulu. Dan baru dia turun yang belakang. Yang belakang tu dia bukan tombol tu bukan kat depan. So dia turun macam tu. Dia landing macam tu. So dalam lisanul Arab, binatang yang 4 kaki lututnya di depan. Lututnya dekat depan. Bagi yang berpendapat turun lutut dulu baru tangan,
Kerana keumuman hai'ah, bentuk unta tu. So kalau tengok hai'ah, bentuk umum, dia turun depan dulu. So kita jangan turun depan dulu. Kita turun lutut dulu. Untuk menyalahi bentuk unta tu. Bagi yang memakai hadis yang lutut, kemudian tangan dulu baru lutut. Sebab lutut unta tu kat depan. So jangan turun macam unta turun. Unta turun, dia landing atas lutut dulu. Dan baru belakang. So kita tangan dulu baru belakang. Tangan dulu baru lutut. So khilaf lah tu. Khilaf. Mana-mana pun wallahualam, tengok mana yang terjih yang dia nak lah. Wallahualam, setakat ini wallahualam, kau tanya saya, tangan dulu baru lutut lah. Tangan dulu baru lutut. Iaitu hadis yang turun tangan dulu baru lutut. Wallahualam. Tapi kalau ada orang turun lutut dulu, kita kata, oi unta. Tu nanti jadi kes syapal. Kurang ajar punya orang kan? Tak berbahasa kata orang. So itu tentang masalah turun tangan atau turun lutut. Bagi yang turun lutut dulu, orang tua dia biasanya turun tangan dulu. Sebab lutut dah tak kuat. So kalau dia turun atas lutut dulu, bergegar lutut, terebah habis. So dia turun tangan dulu. So al-amru fihi wasi'. Benda ni luas. Wallahualam. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وأقد 53 وأشار بأصبعه السبابة رواه مسلم وفي رواية له وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, kana iza qa'ada lit-tashahudi, Nabi bila dia duduk untuk tasyahud, wada'a, dia meletakkan yadahul yusra, tangan kirinya. Bila dia kata yadahu, yadun ni lah, yadun, bahagian ni lah. So dia meletakkan yadahul yusra ala rukbatihil yusra, di atas lutut yusra, lutut kiri. Duduk tasyahud, letak atas lutut kiri. Wal yumna ala yumna, dan tangan kanan atas lutut kanan lah. Wa aqada, tapi aqada 53, 53 bentuknya. 55 tu yang bulat tu, 3 tu kalau ditengok macam ni, 3 lah. Ada 2 gigi dan 3 lah, 53. Aqada 53 wa asyara, dan dia mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ke depan. So buat lubang, buat bulatan, kemudian 53 tu lebih kurang macam tu lah. 53 buat bulatan dengan bentuk 3 dalam lambang 3 tu lah. Asal nombor Arab ni macam mana? 1, 2, 3 yang kita buat dalam bahasa Melayu tu ke 1, 2, 3? Yang mana satu nombor Arab? Ke yang ni ke? Ni nombor Arab ke atau ni? Entahlah, hampa carilah. Kalau ikut hadis ni macam betul Allah. Kalau ikut hadis ni macam betul yang bawah lah kan. 53 mana boleh datang nombor 53 kan? Macam mana? Sebahagian wallahualam lah, sebahagian orang Arab kata asal nombor Arab ini.
Yang ni bukan asal mubarak. Wallahu a'lam, saya tak tahu. Tak apalah tu, tapi betul itu. So, khamsan 53, bentuk 53 dan diisyaratkan jari telunjuk ke depan. Rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu, dan bagi riwayat baginya lahu maksudnya rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat Muslim lahu wa qabadha asabi'ahu kullaha. Yang kedua pula dalam riwayat bagi Muslim juga, dan riwayat wa qabadha, genggam semua sekali. Qabadha, genggam semua sekali. Kullahu wa asyara billati talil ibham, tapi dia mengisyaratkan jari yang lepas daripada ibu jari. So, genggam. So, ada dua cara menurut hadis ni, iaitu hadis Muslim, ada dua cara. Satu, buat bentuk 53 dengan buat antara ibu jari dengan jari tengah ni 5 kosong. Bukan 5 kosong, 5 bulat tu, dan bentuk 3 dalam angka yang bawah tu lah. 3. Satu lagi, genggam. So, genggam dengan diisyaratkan jari telunjuk ke depan. So, itu dua cara dalam hadis yang kita bacakan ni. Faedah hadis, masyru' al-qu'ud lit-tashahudi fi as-salati as-sunaiyah allati laysa fiha illa at-tashahhud wahid. Tentang tasyahud lah. Masyru' tasyahud. Kemudian meletakkan tangan tadi tu. Dia bagi tahu kat kita, tangan kiri Nabi ni dia letak atas lutut. Apa maksud atas lutut? Ha? Kuajar betul. Ni lutut macam tu. Ni. Ni apa? Ni apa? Ni lutut. So dia meletakkan tangan kirinya atas lutut kiri. Tapi ada hadis lain. Boleh letak dua cara. Satu letak atas lutut, kepala lutut tu. Satu letak atas paha. Satu letak atas paha. So dalam hadis yang kita baca nanti kita sebut tentang khilaf ulama dan sebagainya. Secara zahir hadis tu, Nabi meletakkan tangan kirinya atas kepala lutut ataupun lutut atas lutut kirinya, dan tangan kanannya itu dibuat telunjuk, mengisyaratkan jari telunjuk, dan juga 53 ataupun genggam. So kalau genggam, ni masuk genggam. Oh, tangan yang diletak atas kepala lutut tu nak rapat ke nak buka? Maka dia buka. Macam pegang kepala lutut tu. Nanti akan datang kita sebut beberapa riwayat lain lagi. So dalam hadis ni secara umum begitulah cara tasyahud, dan juga mengisyaratkan kepada kita juga di dalam tasyahud Nabi SAW menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan. Nabi menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan. Nanti tak apa, nanti kita sebut tentang sebahagian ataupun mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah Hanbali, dia menyebutkan bahawasanya meletakkan tangan kiri atas paha kiri. Yang disebut ni atas paha tadi tu. Berikutnya hadis ni bagi tahu apabila Nabi tasyahud, ikana idza qa'ada lit-tasyahudi wada'a yadal yusra. Nabi bila dia duduk untuk tasyahud, dia terus letak tangan dia yang kiri-kiri tu, yang kanan tu terus mengisyaratkan. Terus buat bentuk 53 ataupun genggam, dan jari telunjuk isyarat ke depan. So dalam hadis ni, bermulanya buat telunjuk ke depan tu bila? Bila duduk tasyahud lah.
Allahu Akbar. Dia pun bangkit daripada sujud. Bila dia bangkit daripada sujud, duduk tasyahud. So bila dia duduk tasyahud, terus begitu. Terus tunjuk jari telunjuk ke depan. Bila masa pula ada yang orang duk angkat jari telunjuk tu bila la ilaha illallah. Bila nak angkat ataupun macam mana kadar ketunjukannya tu. Kan. Ada orang meh bengkok sikit, ada orang meh lurus, ada orang rendah, ada orang macam-macam cara lah kan. Mula-mula dia rendahkan, dia macam nyanyi lagu negaraku. Bila dia nyanyi lagu negaraku tu, bendera mula naik. At-tahiyyatu lillah wassalatu wassalam. Asyhadu an la naik lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi betul dia turun balik. Wa asyhadu anna, macam kendor balik. Macam-macam cara lah. Wallahualam. Disambung lah. Saya nak balik cepat. Okay, kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Minggu depan dah Ramadan belum? Satu lagi kan? Wallahualam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta